Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan admin di dalam channel ini. Tonton dan Bapak yang amat dihormati, ada satu ulasan yang menarik yang saya nak kongsi kepada anda semua hari ini. Seperti yang kita tahu, di dalam politik Malaysia ini terdapat kerajaan dan pembangkang. Perdana Menteri Malaysia ke-10 hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah pasti ada yang berpandangan, ada yang berpendapat mahu Anwar Ibrahim meneruskan penggal beliau sebagai Perdana Menteri pada PRU ke-16. Seperti mana yang dinyatakan sendiri oleh Saifuddin Nasution, yaitu bos besar PKR juga. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, mungkin di kalangan PH, di kalangan PKR, mahu Anwar meneruskan penggal seterusnya sebagai Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, bagaimana pula dengan rakyat Malaysia? Adakah masih ramai yang mengundi Anwar untuk menjadi Perdana Menteri? Adakah selepas PRU 16, keputusan PRU 16 nanti mampu menjanjikan kedudukan Anwar sebagai PM seterusnya? Nah, ini ada satu ulasan daripada Shahabuddin Hussein ataupun shahabuddin.com. Shahabuddin.com ada satu ulasan yang benar-benar mengejutkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Impian Saifuddin mahu Anwar jadi PM, dua penggal barangkali amat sukar menjadi kenyataan. Setiausaha Agung PKR merangkap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengimpikan Anwar Ibrahim akan bertahan sebagai PM selama dua penggal. Sekarang dalam penggal pertama, insya Allah dah ada kejelasan untuk memasuki penggal kedua. Itulah impian kita, katanya dalam episod terbaru Keluar Sekejap. Berpijak di bumi nyata, impian Saifuddin itu yang sebenarnya mewakili impian PH barangkali teramat sukar untuk direalisasikan menjadi kenyataan. Pertama, Anwar menjadi PM bukanlah melalui kekuatan PH secara mutlak, kerana gabungan itu hanya menang 82 kerusi parlimen pada PRU 15. Termenjadinya Anwar menduduki kerusi Perdana Menteri adalah pertama sekali kerana disokong oleh UMNO BN yang mempunyai 30 kerusi. Setelah sokongan UMNO itu, barulah kemudian menyusul sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Persoalannya, berapa kerusi PH boleh menang pada PRU 16 akan datang, dan masih mampukah UMNO BN bertahan sekurang-kurangnya memenangi 30 kerusi parlimen? Berdasarkan penolakan segmen pengundi Melayu kepada PH dan juga kepada UMNO BN, bahkan hakikat itu boleh dilihat pada keputusan PRN 6 Negeri Ogos lalu. Bukan saja kemenangan PH dijangka menyusut, bahkan nasib UMNO juga diramalkan lebih buruk lagi dalam PRU 16 nanti. Ramai yang menjangkakan, kalaupun tidak tinggal 6 kerusi, UMNO boleh jadi hanya mampu menang 20 atau 16 kerusi saja selepas ini. Dengan kedudukan itu, bagaimana UMNO BN mampu menyokong untuk mengekalkan kedudukan Anwar bagi penggal seterusnya? Kedua, hubungan UMNO dan DAP dan UMNO dan PKR masih tidak menunjukkan keserasian, meskipun mereka sama-sama berada dalam kerajaan. Beberapa pemimpin UMNO tak perlu disebutkan nama, didapati masih suka menyerang DAP dan pemimpin tertentu dalam PKR dalam isu-isu tertentu berkaitan kerajaan. Semua ini menimbulkan ketidakyakinan kepada rakyat untuk terus mengekalkan kerajaan Madani dan Anwar sebagai PM. Lebih daripada itu, berikutan, sentimen Melayu Islam terus dimainkan oleh blok pembangkang. Keberadaan UMNO bersama DAP dalam kerajaan tidak langsung menambahkan sokongan pengundi Melayu kepada parti itu. Nah, saudara-saudara, selain janji reformasi dirasakan begitu perlahan, semua janji-janji Anwar untuk melakukan itu dan ini yang diucapkannya sebelum beliau bergelar PM dahulu belum ada satu pun yang menjadi kenyataan menurut Shahabuddin.
Sebenarnya, janji-janji itulah yang mengikat hati sebagian besar rakyat untuk terus berjuang dan menyokong bagi menjadikannya sebagai PM selama lebih 25 tahun. Namun kini ramai yang mula bersuara hampa. Yang bertambah hanyalah sokongan kepada Anwar di parlemen, tetapi tidak membawa sokongan rakyat di lapangan. Tentu Bapak yang amat dihormati, jika semua keadaan ini berterusan sehingga PRU 16, celah mana Anwar mampu diimpikan dapat melintasi garisan penggal kedua? Soal Syahbudin. Teman-teman, Anda boleh komen berkaitan dengan isu ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton Bapak yang amat dihormati, terima kasih karena masih setia bersama dengan admin di dalam channel ini. Sudah pasti sebelum ini kita dikejutkan, kita digemparkan oleh pengakuan salah satu pemimpin daripada Bersatu ataupun Perikatan Nasional, yaitu Wan Saiful Wanjan, yang membuat pengakuan bahwa beliau diberikan tawaran untuk menyokong kerajaan ataupun mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekaligus mungkin beliau akan menjadi ahli parlimen Bersatu yang ke-7 yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Namun saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, akhirnya Azizi Abu Naim dalam kenyataan sebelum ini menafikan perkara itu, dan kita dapat lihat adakah di sini Wan Saiful Wanjan kantoi menipu. Nah, ini satu lagi pengakuan daripada Zulkifli. Adakah memang sebenarnya Wan Saiful Wanjan yang menerima tawaran untuk menyokong Anwar Ibrahim, ataupun sebenarnya dia yang meminta sendiri tawaran itu dengan balasan mendapatkan peruntukan, bahkan tuntutan ataupun mendapatkan peruntukan di kawasan, dan juga mendapatkan bayaran untuk perawatan istri Wan Saiful serta bayaran guaman untuk kes mahkamahnya. Nah, saudara-saudara, satu artikel daripada Malaysia Kini, tawaran sokong PM, Wan Saiful yang minta, kata Zulkifli. Ahli Parlimen Tanjung Karang Dr. Zulkifli hari ini menepis dakwaan ahli parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wanjan bahwa dia menerima beberapa tawaran agar mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Zulkifli mendakwa tawaran tersebut sebenarnya permintaan daripada Wan Saiful. Alamak, di sini mungkinkah Wan Saiful sudah kantoi? Di dalam artikel ini, jika kita perhatikan, semua tawaran ini adalah permintaannya sebagai syarat untuk Tasik Gelugor Wan Saiful menyokong Anwar. Katanya, ini bermakna ada 6 tawaran di sini yang permintaan daripada Wan Saiful Wanjan sendiri menurut kenyataan ini. 6 tawaran tersebut adalah: yang pertama, peruntukan 1,7 juta untuk kawasan. Yang kedua, peruntukan proyek sebanyak RM2 juta. Yang ketiga, bayaran untuk perawatan kemoterapi istri Wan Saiful. Seterusnya, bayaran guaman untuk kes mahkamahnya. Dan token dengan had yang tak dinyatakan untuk kegunaan pribadi, serta pengguguran kes mahkamah. Kalau benar Wan Saiful Wanjan akan mendapat diluluskan 6 permintaan beliau ini, diluluskan 6 tawaran ini, bukankah lebih mudah untuk beliau terus saja menyokong Anwar Ibrahim, menjadi ahli parlimen Bersatu yang ke-7 menyokong Anwar Ibrahim? Tapi saya berpendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih baik menolak perkara ini, disebabkan kalau tawaran yang terakhir yaitu pengguguran kes mahkamah, kalau Wan Saiful Wanjan tiba-tiba saja menyokong Anwar Ibrahim dan kes mahkamahnya digugurkan, apa pula kata rakyat Malaysia yang melihat Anwar Ibrahim hari ini yang menolak rasuah? Nah, itu menjadi persoalannya. Seperti yang kita tahu, Wan Saiful berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram, melibatkan dana berjumlah 5,59 juta, dan 2 pertuduhan rasuah berkaitan program Jana Wibawa. Zulkifli pada Jumat lalu memfailkan usul
untuk merujuk Wan Saiful ke jawatan kuasa, hak dan kebebasan parlimen, susulan kenyataannya di parlimen sehari sebelumnya. Zulkifli berkata, kenyataan itu menimbulkan sangkaan jahat dan coba mengelirukan Dewan. Apa komentar Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.